ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengimarahkan surau kita ini yang kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama dapat lagi kita meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil pada pertemuan ini kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab hadis penawar hati, 40 hadis penawar hati. Sambungannya di muka surat 75 tulisan Jawi atau tulisan Rumi berkaitan dengan hadis yang ke-28, tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. Tawaran yang istimewa tetapi kekurangan pelanggan. Oh, sudah. Sudah. 78. Beramallah sebelum terlambat. Hadis yang ke-29, beramallah sebelum terlambat. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hadis ke-29, beramallah sebelum terlambat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantazilu illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mudhizan aw dajjala fasyarru ghaibin yuntazar aw as-sa'a fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan sebelum menemui 7 perkara. Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya. Yang pertama, kefakiran yang melalaikan. Yang kedua, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Yang ketiga, atau sakit yang merosakkan badan. Yang keempat, atau usia tua yang mentelurkan, iaitu menggagapkan percakapan. Yang kelima, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Yang keenam, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan. Yang ketujuh, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi hadis kita bincang pada malam ini berkaitan dengan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan supaya kita menitik beratkan umur dan kehidupan yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita di atas muka bumi pada hari ini. Tajuk kita, beramallah sebelum terlambat. Beramal sebelum terlambat. Maksudnya tempat beramal ni di mana? Semasa kita diberi ruang kehidupan di atas muka bumi, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Ataupun boleh disimpulkan di dalam perbahasan hari ini, sebelum tibanya 7 perkara yang walaupun kita tak cari, walaupun kita tak nanti pun tetap 7 perkara ni akan datang pada kita. Lalu Nabi peringatkan kepada kita, bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan sebelum menemui 7 perkara ini. Bersegera, jangan tunggu-tunggu. Maksudnya bila mana kita berada pada kesempatan hari ini, ruang-ruang yang ada pada hari ini, malam ini, jangan tangguh besok, jangan tangguh minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana yang bertangguh itu belum tentu menjadi milik kita. Besok itu antara hari yang paling dekat kita. Lepas hari ini, besok lah. Besok tu belum tentu menjadi milik kita, belum tentu dapat direbut oleh kita semua. Sekalipun kita ada perancangan untuk buat terbaik besok, niat baik besok tu baik bagi kita, kerana niyatul mu'min khairun min amal. Niat orang-orang yang beriman itu lebih baik daripada dia beramal. Dengan maksud bila mana dia niat dengan setulus ikhlas, dengan perancangan yang hebat, bila mana dia kesampaian, memang dia nak buat. Tapi alangkah malam ketika itu, niat yang baik itu, niat yang sehebat itu tidak kesampaian bila mana ianya dijemput oleh Allah Ta'ala dengan kematian, dijemput oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang tertentu. Maka niat, walaupun sekadar niat, Allah Ta'ala dah tulis. Satu, niat bagi orang beriman ni, tulis dah satu. Belum buat lagi. Kalau dah buat, berapa dapat? 10. Ini kelebihan kita sebagai umat akhir zaman. Niat saja dapat 1 dah. Kalau dah buat, berapa dapat? 10 dapat. Kalau niat nak buat jahat, Allah Ta'ala tak tulis apa-apa. Malaikat yang tukang catat kejahatan kata tak tulis kejahatan kita dengan niat jahat tadi. Tetapi dah buat jahat pun tak tulis segera. Tunggu dulu bertempuh beberapa ketika, baru tulis kejahatan tersebut. Tengok murahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dengan rahmat dan kesian belah Allah Taala terhadap kita sebagai umat akhir zaman ini. Peluang tu sampai tahap tu. Maka dengan sebab tu, bila mana kita diberi peluang untuk persiapkan diri kita, di mana semasa kita diberi peluang hidup di dunia untuk bahagia di akhirat. Dunia ni tempat kita persiapkan diri kita untuk kebahagiaan di akhirat. Kehidupan kita yang sebenar bukan hidup di dunia.
hidup kita yang sebenar ialah hidup di akhirat. Dunia ni akan binasa. Umur ni akan berakhir bila-bila masa. Tidak syarat sakit, tidak syarat tua, tidak syarat kita ni berumur. Sampai masa, sampai ketika, maka itulah umur itu. Tetapi paling-paling tak ada. Sebagai garis panduan, Nabi bagi tahu a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur kebiasaan bagi umatku, ghalib bagi umatku, kata Nabi, dalam lingkungan 60 ke 70. Tu biasa. Ambil sempurna daripada umur Nabi. Umur Nabi 63 tahun lebih. Umur umat Nabi pun ke arah tu juga. Pak tu Nabi bagi tahu dalam lingkungan mana tu? 60 ke 70. Jangan pula lambat lagi ustaz, baru 30. Lambat lagi 60. Lepas tu ada orang 70 tak mati-mati ustaz. Oh ustaz. Jangan tuduh. Kerja mati ni tuan-tuan bukan kerja ustaz-ustaz. Menetapkan kematian. Kerja menetapkan kematian ni satu rahsia daripada rahsia Allah. Sirrun min asrarillah. Satu rahsia daripada kerahsiaan agung Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mati. Cuma Pak Nabi bagi tahu tu 60 ke 70 tu supaya kita berhati-hati. Supaya kita ni berhati-hati dengan umur yang diberikan pada kita. Kalau diberi sampai lebih, alhamdulillah, moga-moga dengan panjang umur tersebut kita dapat tambah amal ibadat kita, dapat gilat keimanan kita, dapat tingkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi lebih. Tapi kalau tak diberi lebih, maka itulah peluang kita. Ada orang 29 tahun dah. Zaman kita hari ni macam-macam penyakit hari ni. Tengah hari tadi ada sahabat saya bagi tahu. Dia kata adik dia meninggal, umur 29 tahun. Lebih muda daripada saya. Risau kita dengar. Dan ustaz, saya 34. Kata adik saya umur 29. Pasal apa tu? Meninggal 2 minggu lepas. Sakit apa tu? Sakit paru-paru berai. Macam mana penyakit? Wallah alam, saya pun tak pernah anak mengkaji perkara tersebut. Rupa-rupanya umur kita ni tuan-tuan, penutupnya dia tak kenal usia. Penutup dengan kematian ni dia tak kenal usia. Muda, tua, miskin, kaya, berpangkat, orang awam biasa, semua akan merasai saat sakaratul maut tersebut. Maka sebab itulah tuan-tuan, jangan kita terperdaya dengan kehidupan tempat persinggahan yang sementara. Belum ni saya pernah sentuh. Dunia ni tempat kita singgah sekejap. Jangan tertipu. Apa benda? RNR, rehat dan rawat di sini. Seolah-olah berhenti sekejap sangat. Ada kita berhenti rehat dan rawat? Tempat perhentian rehat dan rawat tu sampai 3 hari 3 malam? Tak ada. Tak ada kita berhenti sampai lama sangat. 5 hari 5 malam? Tak ada tuan. Kita berhenti paling lama 45 minit. Lepas tu teruskan perjalanan kita balik kampung. Saya baru balik daripada misi kemanusiaan, musafir korban dan akikah di Kemboja. Balik kami malam, Rabu malam kami pukul 11.30 sampai di Ampang. Alhamdulillah dengan penuh jaya dengan pada tahun ini. Rombongan kita pada tahun ini ada 10 orang. Daripada sahabat-sahabat ustaz ada 3 orang, dan semua yang lain-lain itu pemuda-pemuda gagah perkasa. Sebagai penolong kita, alhamdulillah, program kita di sana lebih hebat daripada tahun-tahun sebelum ini. Kita sampai kepada tempat-tempat orang yang tak pernah sampai.
program-program yang dianjur oleh Izi korban, kembara korban tak pernah sampai. Tapi alhamdulillah atas nama musafir korban kita sampai. Tempat orang tak sampai, kita sampai. Pasal kita pergi memang betul-betul nak wakafkan diri kita untuk pastikan sahabat-sahabat kita di sana dapat berdiri sama tinggi dengan kita di sini. Walaupun sekali-sekala kita buat, paling kurang mereka dapat rasa. Tempat tak dapat masuk dengan kereta, kita masuk dengan motor. Masuk dengan motor, walaupun jauh sikit tak apa. Tu hak muda-muda saya ajak pergi tu, tujuan benda-benda macam ni. Hak rumah tu doa kat rumah. Ayah-ayah umur 50 ke atas doa. Moga-moga program itu berjaya dengan lancar. Pasal memang betul-betul mencabar. Paksa kita naik sampan, paksa kita naik motor, tempat-tempat memang tak boleh lalu dengan kereta yang bertayar 4 ni tak boleh. Kena cari kat tayar 2. Motor lah tayar 2. Lepas tu satu lagi naik kereta lembu. Itu lah. Tak boleh lalu. Alhamdulillah kita buat perkara ni dengan penuh kesabaran. Walaupun semua balik. Masa sampai sini kata ustaz, oh sakit badan ustaz macam ni. Hak muda tu sakit badan tu. Bukan dia obat, dia sakit badan. Dalam ramai-ramai saya paling muda. Sakit badan. Pasal apa? Pasal jalan dia jalan zaman 60-an. Walaupun kita 2014 tapi di sana, di perkampungan sana seolah-olah 1960. Di sana. Itu kita hadapi. Kita duduk di sana 5 hari 4 malam. Rasa lama tuan-tuan. Dengan suasana yang tak pernah kita hadapi ni tuan-tuan. Nak berhabis sehari-hari tu lama rasa tuan-tuan. Punya lama nak berhabis sehari tuan-tuan. Lama tuan-tuan. Tapi dengan sebab kita pergi tuan-tuan, dengan tujuan nak wakafkan diri kita untuk agama Allah, untuk pastikan sahabat-sahabat kita yang kurang nasib baik terbelok, maka kita pastikan benda ni sampai maksudnya. Walaupun rasa lama, walaupun rasa susah tuan-tuan, makan minum kita susah, paksa masak sendiri, paksa semua buat sendiri tuan-tuan. Buat sendiri, basuh pakaian sendiri, masak sendiri, suap sendirilah. Kalau masak sendiri, suap tu lagi kena sendiri lah. Nak buang air pun susah tuan-tuan. Tandas pun tak ada tuan-tuan. Tu yang paling mencabar tuan. Tanya tandas kat mana, orang dia tak tahu nak jawab kat mana tandas. Pasal apa? Nak jawab tak tahu tu dengan sebab tak ada. Kalau ada tempat boleh jawab, tapi dengan sebab tak ada tempat, lalas sekali dia tengok sana tengok sini tak tahu nak jawab. Lalas sekali dia buat isyarat dalam pokok ubi, dalam ladang ubi tuan-tuan. Dia bagi botol mineral satu masuk dalam pokok ubi. Tuan-tuan kena ikut saya tuan-tuan. Ada masa, ada ketika insya-Allah kita pergi tuan-tuan. Kita pergi ikut tuan-tuan. Kita buat apa ni, paling-paling kurang kita boleh buang sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita, keegoan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang mari rasa takabur dalam diri kita, riuk dalam diri kita. Kita duduk dalam suasana macam ni tuan-tuan, terjumpa anak-anak yang tidak berpakaian, kaum ibu yang mana bila mana kita bagi dengan nilai yang RM5 kita, mereka boleh menangis tuan-tuan. Bila mana kita bagi RM5,000 ril sama dengan RM5 kita, mereka boleh menangis. Kenapa? Kerana terharu dengan sagu hati yang disampaikan. Menangis. Saya pasal apa menangis? Maksudnya gembira, pasal duit dapat. Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka menangis tuan-tuan bukan sebarangan. Rupa-rupanya penuh sebelum ni berlaku, tahun ni berlaku lagi tuan-tuan. Kita tengok masyarakat menangis. Bila mana kita bagi duit, mereka menangis. Pasal apa menangis? Pasal inilah hari pertama dia dapat dengan angka RM5,000 tuan-tuan. Umur berapa tak? Umur 50 tahun ke atas boleh menangis tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat pergi sekali dengan saya, tak payah saya ceramah panjang. Keadaan tu mendidik mereka. Mereka boleh menangis dengan sendiri. Bila mana kita nak tinggal perkampungan tu, semua pakat peluk saya. Dia kata terima kasih banyak ustaz kerana menjemput saya datang untuk rombongan musafir korban ini. Sebelum ni saya tak pernah hadapi perkara-perkara seumpama ni. Tak payah kita cerita panjang. Dalam kuliah subuh kita bagi 15 minit cukup.
Kerana apa? Suasana itu telah mendidik rombongan-rombongan itu dengan keadaan-keadaan masyarakat setempat di sana. Dan alhamdulillah tuan-tuan, nak cerita lama tadi ya tuan-tuan, jadi panjang pula. Lain kali pula cerita. Lain kali. Ini dengan sebab panas lagi tuan-tuan, baru balik muka kita lagi tuan-tuan, anguh lagi ni. Kan. Okey, sambung. Gambaran tuan-tuan, hidup kita di dunia ni sekejap, bukan lama. Yang menjadikan kita rasa lama tuan-tuan, seolah-olah nak hidup selama-lama ni tuan-tuan, itu tipu daya dunia kita pada hari ini yang menjadikan kita buat persiapan untuk dunia kita sampai satu tahap lupa persiapkan akhirat, lupa sembahyang, lupa puasa, lupa muslim mukmin sebelah rumah kita fakir miskin tuan-tuan. Kita lupa. Kenapa? Kerana kita anggap orang macam kita tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi sekali-sekala program macam ni, rupanya orang bukan macam kita orang bukan makan macam itu. Dia orang makan biasa-biasa tuan-tuan. Ala kadar nak ala perut je tuan-tuan. Itu tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan. Kadang-kadang sekali bayar tuan-tuan 500 tuan-tuan. Nasi Arab. Satu keluarga bayar. Di sana tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan. Sekadar nasi putih, sekadar ikan bakar, ikan sungai tuan-tuan, cicah ayam asam daripada buah mangga tuan-tuan. Itulah terbaik bagi mereka untuk layan kita tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat saya yang pergi sekali yang dia kata, "Ustaz, betul ke ni kita nak makan macam ni?" Kata, "Inilah makanan kita selama 5 hari kita di Kemboja ini." Mula-mula saya pergi dulu boleh tahan 5 minit makan tuan-tuan. Makan je 5 minit tu sakit perut tuan-tuan. Pasal kita tak pernah main makan nasi ni cicah mangga tuan-tuan, ayam asam mangga tuan-tuan. Tak pernah buat macam tu. Lala sekali boleh tahan 5 minit. Tapi dah lalu masa 3 tahun dah program ni kita anjur tuan-tuan. Alhamdulillah kita jadi macam orang Kemboja. Cuma sahabat-sahabat orang pergi menu je lama. Kata tak boleh ustaz. Dalam sekali buka beg ambil wudu. Dia bawa standby wudu tuan-tuan. Lepas tu bawa petai jeruk. Saya pun tak perasan, dia orang memang standby awal orang ni. Tanpa kita sedari dia bawa wudu, bawa petai jeruk. Ya Allah, kita bertumpah sekali. Alhamdulillah. Tu sahabat-sahabat kita di dalam program ni tuan-tuan. Kita tengok. Tapi semua tu pancaroba di dunia yang menjadi tempat persinggahan sementara je kita. Jangan tertipu. Yang kita buat dengan baik di sini ataupun di mana saja tuan-tuan, demi keuntungan kejayaan kita di akhirat. Bukan semata-mata nak berjaya di dunia. Bukan semata-mata untuk berjaya di dunia. Kita nak berjaya di akhirat. Dunia nak juga, tetapi hak lebih kita nak ialah kejayaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Dunia ni kalau berjaya, dia ada penutup dia. Dunia ni. Hari ni kita berjaya dengan kereta mewah, rumah besar, pendapatan kita banyak. Sampai ketika mati itu penutup kemewahan kita. Tapi kejayaan kita di akhirat, kalau kita diumum kejayaan di sisi Allah, maka tuan-tuan kita tidak akan ada kesempitan lagi bila mana kita diumum kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak cari. Sebab tu biasa-biasa di dunia tuan-tuan, di samping kita bermewah di dunia, persiapan akhirat kita jangan dilupakan. Sebelum kita ni berdepan dengan 7 perkara. Yang pertama sekali, kefakiran yang melalaikan. Fakir yang melalaikan. Fakir yang melalaikan. Kadang-kadang fakir ni satu bab juga tuan-tuan. Fakir yang mana bila mana kita perlu sangat kepada satu-satu perkara, perlu pada keuangan, perlu pada sara hidup yang cukup, kadang-kadang boleh menyebabkan kita lara juga, lupa pada Allah Ta'ala juga. Lupa juga. Sebab itulah kita pada hari ini tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala dah bagi kemewahan pada kita hari ini, tempat kita ni nak cari orang fakir susah hari ini tuan-tuan. Boleh kira dengan jari tuan-tuan. Boleh kira dengan jari. Maka atas sebab itu bila mana Allah Ta'ala bagi kesenangan pada kita, tempat tinggal yang selesa, anak-anak yang berjaya, pendapatan yang cukup, maka peluang keselesaan ini dah lebih pada kita tuan-tuan.
Allah Ta'ala bagi ruang ini bukan semata-mata bagi ni, nak pastikan keselesaan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut pada Allah. Dengan maksud bila mana kita lebih takut pada Allah, maka dengan sendiri kita lebih dekat pada Allah. Dia takut pada Allah tak sama takut pada binatang buas. Tak sama dengan takut pada orang-orang yang zalim. Lagi kita takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi seronok amal ibadah kita, tuan-tuan. Lagi rasa manis dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takut pada Allah. Kita dapat, tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala bagi ruang pada kita sampai tahap hari ini, walaupun kita kadang-kadang berdepan dengan minyak naik, tak apalah, tuan-tuan, masih lagi mampu tu. Tak apa, sabar nak buat macam mana, tuan-tuan. Kan kita tukar lantik dulu, tuan-tuan, sabar kan? Bukan orang lain, kita cari, tuan-tuan. Kita terimalah seadanya lah, tuan-tuan. Kalau nak buat perubahan, bila pula hak kita, tuan-tuan, ada 5 tahun sekali buat perubahan, tuan-tuan, rasa tak puas hati. Berapa kali naik dah tahun ni, tuan-tuan? 2 kali. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tuan-tuan lebih tahu, tuan-tuan. Saya cerita lebih pula, ada orang tak puas hati pula. Nak cerita benda ni, tuan-tuan, kita ada ruang, tuan-tuan. Ada ruang untuk buat perubahan. Walaupun tahun depan lagi, tuan-tuan, GST pula. Tak apalah. Paling-paling kurang, tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, mengajar kita, tuan-tuan, mendidik kita untuk mengurus kehidupan dunia ni, tuan-tuan, ada pancaroba. Ingat, hak lebih daripada pancaroba dunia ni, tuan-tuan, banyak lagi kita nak hadapi di alam kubur nanti, di alam barzah nanti, seterusnya di alam akhirat nanti. Panjang lagi cerita dia, tuan-tuan. Hak ni pun kita rasa naik minyak, bengang kepala sampai beratur, tuan-tuan, panjang lebar malam tu, tuan-tuan. Panjang lebar beratur. Kalau taruh minyak penuh tangki pun malam tu, tuan-tuan. Kalau besok lusa tak payah taruh roket. Tapi kalau lah malam tu je sampai nak bertumbuk, tuan-tuan, dengan sebab 20 sen naik minyak, tuan-tuan. Sampai panjang lebar beratur. Pukul 12 malam duduk situ lagi, tuan-tuan, macam ayam berak kapur. Jadi muka, tuan-tuan. Tak ada erti, tuan-tuan, kalau semata-mata tu. Baik duduk kat rumah baca Quran, tuan-tuan. Baik duduk kat rumah golek tasbih, tuan-tuan. Daripada kita beratur panjang lebar. Maknanya kalau cara macam tu semata-mata tak cukup untuk kita nak cegah perkara ni, tuan-tuan. Ruangan demokrasi dalam negara kita, tuan-tuan, ada 5 tahun sekali. Tapi kesedaran tu, tuan-tuan, kadang-kadang tak dapat pada kita. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tanda tanya, fikir-fikirlah, tuan-tuan. Fikir-fikir balik. Ataupun kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Nak rebut peluang, tuan-tuan, untuk mendekatkan diri pada Allah, persiapan untuk kebahagiaan di akhirat nanti, tuan-tuan, sebelum datang kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Kaya yang tidak dibimbing oleh wahyu Allah, kaya yang tidak dibimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita ni zalim, tuan-tuan. Menjadikan zalim seperti mana Fir'aun, seperti mana Qarun. Jadi zalim, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ini, tuan-tuan, nak jadi orang yang hebat, tuan-tuan, kena sentiasa hidup berpandukan wahyu Allah, berpandukan Al-Quran, berpandukan As-Sunnah. Hebat mana pun kita masa tu, tuan-tuan, insya-Allah kita dapat kontrol dengan baik, tuan-tuan. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf, antara orang yang kaya raya zaman Nabi dulu, duduk di kota Mekah. Abdul Rahman ni antara contoh saudagar yang berjaya. Duduk di Madinah, dia semasa hijrah Madinah, tuan-tuan, dia tak bawa harta benda, tuan-tuan. Dia mula bisnes baru, kehidupan baru di Madinah, tuan-tuan. Sampai satu tahap berjayanya Abdul Rahman bin Auf ni, tuan-tuan, 1/3 penduduk Madinah berhutang budi, tuan-tuan, terhadap ekonomi dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf. Hebat, tuan-tuan. Walaupun kaya raya, tetapi dibimbing oleh wahyu. Tak pernah luput solat berjemaah bersama dengan Nabi SAW. Itu punya kehebatan dia. Walaupun kaya raya, orang kiri kanan belakang depan dapat ambil manfaat dengan kekayaan itu. Zaman kita hari ini, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Dia jadi terbalik, tuan-tuan. Dia jadi macam tu pula zaman kita hari ini. Sepatutnya, tuan-tuan, adanya orang kaya, tuan-tuan, nak berkongsi hidup dengan orang yang kurang nasib baik, baru tidak kena fitnah.
Sebab tu dalam kehidupan kita ni ada zakat. Zakat sebagai ibadah maliyah. Ibadah melibatkan harta, punca pendapatan kita. Kiralah daripada hasil tanaman baik, daripada perniagaan kita baik, daripada ternakan kita baik, apa saja dalam bentuk zakat harta. Zakat tujuan kita yang dah mewah ni dapat berkongsi hidup dengan orang yang kurang nasib baik. Kena macam tu. Kalau tidak tuan-tuan, orang yang kurang bernasib baik akan tertindas. Dan kita pun tuan-tuan hidup dalam keadaan menzalimi orang lain. Dan menzalimi juga diri kita sendiri. Bila masa tu zalim diri sendiri, kita rasa kita habis masa, habis waktu dengan titik beluh kita. Kita ingat punca pendapatan kita tu milik kita semata-mata. Tidak rupanya tuan-tuan. Yang dapat kat kita tu ada separuhnya, ada sedikit daripada itu milik asnaf zakat. Bila mana kita tak keluar zakat, maka kita makan bukan milik kita. Kita makan bukan milik kita ketika itu. Walaupun kita cari, kita simpan, kita cari, kita rasa kita penat, kita pun timbun. Ada beratus ribu dalam bank kita, ada juta dalam bank kita. Kita rasa itulah milik kita, tapi tidak apa-apanya. Ada hak orang lain, milik orang lain dalam jagaan kita ketika itu. Kalau kita tak keluarkan, maka kita makan bukan milik kita, tuan-tuan. Jadi kita makan minum daripada sumber yang haram juga, tuan-tuan. Dia jadi macam tu. Sebab itulah diingatkan oleh Nabi yang kedua ni, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Bila mana orang kaya ni tak jalankan tugas sebagai orang yang kaya, maknanya orang kaya yang tidak keluarkan zakat. Maknanya sebelum kita jadi orang kaya yang zalim, lupa tugas kita sebagai orang kaya untuk fakir miskin, untuk bela orang yang kurang berkemampuan, maka tuan-tuan, sebelum tiba saat ni tuan-tuan, kita buat terbaik awal-awal. Kita kontrol diri kita awal-awal, tuan-tuan. Sebab tu Nabi, tuan-tuan, paling sayang pada orang miskin, orang fakir. Sehingga Nabi minta dengan Allah Ta'ala supaya dibangkitkan bersama-sama kelompok masakin, kelompok orang fakir miskin, tuan-tuan. Kita hari ni fakir miskin, kita tengok sebelah mata, tuan-tuan. Sebelah mata, tuan-tuan. Tengok jijik, tuan-tuan. Nak makan semeja, tak lalu. Tak ada selera nak makan dengan orang miskin, tuan-tuan. Dengan pakaian comok, dengan berbaunya, tuan-tuan. Menjijikkan kita, tapi tidak apa-apanya, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, Nabi lihat perkara ni, tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi pergi tengok ke syurga. Nabi tengok kebanyakan penghuni syurga. Siapa dia tu? Kebanyakan penghuni syurga terdiri daripada kelompok orang miskin, tuan-tuan. Ittalaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara'. Aku pergi tengok ke syurga. Nabi diberi ruang pergi melawat, buat lawatan ke syurga. Tengok-tengok ramai penghuni syurga terdiri daripada orang-orang miskin, tuan-tuan. Sebab tu Nabi sayang pada orang miskin, tuan-tuan. Kita lebih lagi yang mampu membela fakir miskin. Kita kena ada rasa sayang, kesian belah juga pada mereka, tuan-tuan. Dan Nabi pergi tengok dalam neraka. Nabi tengok ittalaqtu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Nabi tengok dalam neraka, ramai dalam neraka terdiri daripada kaum wanita. Kaum wanita banyak dalam neraka, tuan-tuan. Tapi moga-moga, tuan-tuan, muslimah itu, tuan-tuan, antara insan-insan yang dipilih untuk menikmati nikmat syurga Allah Ta'ala. Walaupun Nabi tengok ramai dalam neraka ni, pasal apa? Pasal dengan sebab langgar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syariat, tapi tetap langgar, tuan-tuan. Ikut peredaran semasa, nak ikut fashion terbaru. Lala sekali suami kata tak boleh ni, tak lulus puspakum syar'i ni. Orang lelaki mana tahu dia kata. Ingat, tuan-tuan, syurga bagi orang perempuan, tuan-tuan, duduk di bawah telapak kaki suami. Kena berhati-hati betul. Zaman kita pada hari ni, tuan-tuan, benda-benda macam ni, tuan-tuan, berlaku dalam keadaan tanpa kita jangka pada hari ni. Meluap, tuan-tuan.
derhaka sana, derhaka sini, benda biasa berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sebab itulah kena berhati-hati. Buat bunyi dia. Nak azan. Kita bagi laluan pada lawanan azan dan kita sambung balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Kekayaan ini kadang-kadang menjadikan kita menzalimi diri kita sendiri, dan kadang-kadang dengan sebab ukur kekayaan kita terpaksa menzalimi orang lain. Maka sebelum perkara ni kena pada kita, maka rebutlah peluang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai neraca. Neraca untuk memastikan segala bentuk kezaliman tersebut tidak berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketiga, atau sakit yang merosakkan badan. Sakit yang merosakkan badan. Jangan tangguh-tangguh, nak datang surau tangguh, nak baca Quran tangguh, nak bangun malam tangguh, semua tangguh. Tangguh demi tangguh, takut-takut dalam keadaan tangguh tersebut tiba-tiba Allah Ta'ala hantar penyakit pada kita yang menjadi penyebab rosak badan kita. Dulu boleh berdiri, dalam sekali tak boleh berdiri. Dulu boleh berjalan, kita tak boleh berjalan. Dulu boleh bercakap, dalam sekali tak boleh bercakap. Dulu boleh membaca, dah sekarang tak boleh baca. Pasal apa? Pasal masa nikmat Allah Ta'ala bagi, kita tak guna nikmat tadi untuk syukur kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebelum sakit yang merosakkan badan kita ini datang merosakkan badan kita, memutuskan hubungan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan kualiti ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita rebut. Bila sekarang rebut, tuan-tuan. Tanda rebut, tuan-tuan datang surah ni, tanda rebut. Tak biarkan kita duduk kat rumah dalam keadaan sihat, dalam keadaan kita boleh berjalan ke masjid, ke surah. Kita tak biarkan kita duduk di rumah. Walaupun di rumah bukanlah kita buat benda jahat. Tak, tuan-tuan. Rugi umur dia panggil. Rugi umur kita buat berbanding dengan kita dalam majlis ilmu ni. Walaupun duduk di rumah, kita tengok berita bajet pukul 3 tengah petang tadi kita tengok. Lalu sekali malam ni tengok, ni berita ni betul kita kita tengok balik, buat kajian balik. Betul, tak ada masalah, tuan-tuan. Benda tu baik juga satu sudut. Tapi memandangkan umur kita ni akan berakhir bila-bila masa, tuan-tuan. Jangan kita rugikan umur kita dengan perkara-perkara tersebut. Rebut untuk majlis ilmu, untuk melangkah ke masjid. Besar dah nilai dia kalau kita nampak dengan mata hati, tuan-tuan. Setiap program melibatkan masjid, melibatkan surah, melibatkan majlis ilmu, kitalah orang pertama yang menduduki majlis tersebut. Kenapa? Nabi bagi tahu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Atau kama qala. Nabi bagi tahu barang siapa yang keluar pergi mana tu? Keluar pergi menuntut ilmu. Dia berjalan pergi masjid, pergi surau. Yang mana pada surau tu bukan sekadar solat berjemaah, bahkan ada pengajian, ada belajar, ada seumpamanya. Nabi kata fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Ia seolah-olah berada di jalan Allah sehingga dia kembali sampai rumah balik tu baru kira putus. Dia datang tu langkah-langkah tadi, langkah perjuangan, langkah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak samalah dengan orang yang angkat senjata pergi medan jihad, tuan-tuan. Cuma kita berjihad lawan apa ni? Jihad lawan hawa nafsu kita. Daripada kita duk tengok orang betang bajet kat rumah kita dalam berita, kita, tuan-tuan, tu bajet dunia. Ni kita cerita ni bajet apa ni, tuan-tuan? Ini bajet akhirat. Ini bajet bagaimana nak lepas kita di alam kubur. Ini bagaimana nak lepas kita di alam mahsyar nanti, sehingga kita berjaya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Ni bajet utama, tuan-tuan, yang mesti menjadi topik perbincangan kita, tuan-tuan. Pada setiap hari, setiap masa, setiap ketika, tuan-tuan. Mesti. Tak dapat tidak. Lalu kita ambil ruang tersebut, tuan-tuan. Kita datang keluar dengan langkah kanan daripada rumah kita, menghapuskan satu dosa dan diangkat darjat 10 darjat, 10 hasanah ditulis pada kita. Tu bagi satu langkah baru tu daripada rumah kita, kira lepas ni, tuan-tuan. Kira lepas. Balik berapa, datang berapa, tuan-tuan. Tapi tak payah kira, tuan-tuan. Tapi bagi orang naik kereta macam mana, ustaz? Tak ada langkah, pusingan tayar kereta pula. Minyak naik ni mahal, kira lain sikit. Kalau naik dengan motor tu, dia ada kiraan dia. Jangan risau, tuan-tuan, tak rugi, tuan-tuan. Kalau jalan, kita kira cara berjalan. Kalau naik motor, naik kereta, kita kira cara naik motor, cara naik kereta, tuan-tuan. Yang pasti nilaian ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak rugi kita. Duk dalam ni pula, lain pula kiraan dia, tuan-tuan. Perjalanan tu lain, balik lain. Duduk dalam majlis ilmu ni lain pula kira, tuan-tuan. Hebat. Bagi orang yang nampak nilai akhirat, nescaya dia tidak akan lepaskan peluang ini. Dan dia tak pernah rasa selesa duduk di rumah bila mana dia tahu program-program keagamaan ada di masjid dan surau dan seumpamanya. Kenapa? Kerana dia tahu peluang nak dekatkan diri pada Allah dengan cara yang mudah. Duduk dalam majlis ilmu boleh menyebabkan kita dapat keampunan Allah. Duduk je, tuan-tuan. Duduk je. Hak faham, tak faham tu cerita lain lagi. Ya betul, ustaz. Hak faham tu bonus. Kita duduk, kita faham, kita boleh beramal, tu bonus. Duduk sekalipun kita tertidur.
tertidur, kita layak dapat keampunan Allah yang didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dia doa keampunan untuk kita semua, doa rahmat untuk kita semua, tuan-tuan. Siapa doa? Malaikat, tuan-tuan. Malaikat ni tak pernah derhaka pada Allah. Kerja dia wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka ni lakukan segala perintah Allah Taala. Tak pernah derhaka pada Allah. Tiba-tiba mereka minta keampunan untuk kita, rahmat untuk kita. Adakah Allah Taala tolak, tuan-tuan? Kita berita, tuan-tuan, belum tentu lagi, tuan-tuan. Kemungkinan banyak petualang tertentu, melibatkan silaturahim gitu, melibatkan makan minum gitu. Ni malaikat, tuan-tuan. Malaikat dan berdoa pada kita, tuan-tuan, untuk keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti Allah Taala, tuan-tuan, yang maha terima taubat, yang maha terima keampunan, tuan-tuan. Merestui doa yang telah dirayukan oleh para malaikat tersebut, tuan-tuan, untuk kita semua. Sebab tu kita jangan rasa rugi bila mana kita berada dalam suasana seumpama malam ini. Rebut peluang ini, iaitu sebelum datangnya sakit yang merosakkan. Bila mana sakit, tuan-tuan, nak baca Quran tak boleh, ustaz. Gigi dah tercabut, makrat tak betul. Ada orang, tuan-tuan, dia kata ustaz tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal sebutan tu dah lagi, tuan-tuan. Sebutan dah lagi. Pasal zaman muda dulu buat apa? Bukan nak cerita zaman muda, tapi nak ceritanya, tuan-tuan, bila mana kita dalam suasana sempit ni, kalau dah sakit dah, tuan-tuan, kita nak buat tapi tak mampu buat, tuan-tuan. Di situ baru kita mari menyesal. Allah menyesal. Tapi boleh muda balik tak? Boleh sihat balik tak? Boleh sihat, tapi tak sama dengan kesihatan yang asal pada awal dulu, tuan-tuan. Tak sama tak, tuan-tuan. Maka sebab tu, tuan-tuan, masa kita ada peluang ni, rebut peluang. Kita buat pada mampu kita. Pada mampu. Masa baca Quran kita baca, betul-betul baca. Masa kita berzikir, kita betul-betul berzikir pada Allah Ta'ala. Bukan sekadar zikir dengan lidah, bahkan masuk meresap di dalam hati kita, tuan-tuan. Dalam bila mana kita berzikir, nak macam tu, tuan. Bila mana kita beribadah, biar betul-betul kita buat lillahi ta'ala. Kenapa? Kerana kita tahu, tuan-tuan, ni peluang yang sedang terbentang luar pada kita. Kita takut masa yang sempit itu datang pada kita, iaitu disebutkan yang ketiga sini, sakit yang merosakkan badan, tuan-tuan. Kualiti ibadah mula berkurangan, tuan-tuan. Daripada kita berdiri, kita tak boleh. Tak boleh berdiri lah. Kuranglah pahala kita. Bila mana kita sebelum ni boleh berdiri, tiba-tiba Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, tuan-tuan. Kita terpaksa duduk. Pahala dapat, tapi kurang, tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala uji kita. Ini pun ada sahabat kita, Allah Ta'ala uji sakit. Alhamdulillah, saya respect, tuan-tuan. Ramai di kalangan ayah-ayah kita, abang-abang kita, tuan-tuan, yang sakit, tuan-tuan, tetap boleh bersama dalam majlis ilmu. Tetap boleh datang program-program keagamaan di masjid, di surau, berjemaah. Hebat, tuan-tuan. Kenapa saya kata hebat? Kerana ramai lagi orang yang tak ada sakit apa-apa pun kat rumah. Tak ada sakit. Kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, gaut tak ada, jantung tak ada, semua penyakit tak ada. Tetapi duduk kat mana dia? Duduk depan TV. Duduk depan TV, tuan-tuan. Rugi umur kita, tuan-tuan, kalau semata-mata hidup, tuan-tuan, duduk buat perkara yang sia-sia umur kita, tuan-tuan. Sedangkan mati ni akan datang bila-bila masa. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, setiap masjid ada, tuan-tuan, ada yang duduk atas kursi, tuan-tuan. Ada. Hari Jumaat lagi ramai, tuan-tuan, duduk atas kursi kat belakang. Kita alhamdulillah, tuan-tuan, kita masih lagi sihat sejahtera. Sebelum kita diuji dengan perkara tersebut, tuan-tuan, kita rebut peluang. Kenapa? Kita takut, tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala uji seumpama tersebut, kita tak boleh jadi macam mereka. Kekuatan kita takut-takut tak boleh buat macam mereka, tuan-tuan. Kita takut macam tu. Sebab tu masa kita sihat, rebut. Pasal kita khawatir, takut-takut bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, kita tak mampu dah melangkah ke masjid seperti mana sahabat-sahabat yang datang ke masjid hari ini, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan lengah-lengah badan, dalam keadaan kaki bengkak, macam-macam, tetapi mereka mampu, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan, kekuatan Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, kepada mereka. Belum tentu lagi kepada kita, tuan-tuan. Sebab perubahan tersebut, tuan-tuan,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum itu kecuali kaum tersebut berusaha untuk berubah. Kita Allah dah ada sakit lah, tak omong dah. Tak omong. Masa sihat pun tak pergi, masa sakit boleh pergi tak? Lagi tak boleh pergi. Dia kaedah tuan-tuan disebut oleh para ulama, kalau masa sihat kita boleh ke masjid, ke surau, kita boleh buat kebajikan dengan cara terbaik. Bila mana kita sakit, kita nak buat tapi tak boleh buat, Allah Ta'ala tetap tulis pahala tuan-tuan. Kalau kita sebelum ni ulang-alik masjid, selepas kita sakit tuan-tuan, Allah Ta'ala tetap tulis pahala kita berjemaah di masjid. Ni hak kita nak tuan-tuan. Zaman kita sihat kita kena buat. Syarat kita buat masa kita sihat, masa kita berpeluang. Masa kita boleh pergi dah, dekat rumah je nak pergi. Orang azan di masjid, kita meleleh air mata, tapi tangan tak mampu nak angkat, kaki je tak mampu nak jalan tuan-tuan. Ada seorang tuan-tuan, bila di masjid saya, kalau tuan-tuan ingat tuan-tuan, bila arwah Tuan Haji Wahid tuan-tuan, suara taklah hebat mana tuan-tuan, sampai orang komplain, dia kata suara macam katak ni nak jadi Bilal. Sampai dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, dalam raga motor depan tu ada orang pergi letak surat layan, dia kata suara macam katak nak jadi Bilal masjid. Dia pergi jumpa saya. Saya bagi tahu tuan-tuan, Bilal bin Rabah dulu dari segi sudut rupa barat ada rupa tak? Rupa semua orang ada tuan-tuan. Tapi kalau nak banding handsome tuan-tuan jauh lebih handsome tuan-tuan. Kerana Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, orang kampung Badui tuan-tuan. Bibi mulut pun tebal, handsome tak ada langsung tuan-tuan. Tetapi punya kehebatan dia tuan-tuan, dengan keikhlasan amal ibadah tuan-tuan. Nabi pernah bermimpi tuan-tuan, Bilal ni tuan-tuan, Nabi dengar bunyi telapak kaki Bilal berjalan di dalam syurga. Nabi dengar sebelum Bilal mati lagi tuan-tuan. Sebelum Bilal meninggal dunia, sebelum Nabi meninggal dunia, gambaran tersebut Nabi dah dengar Bilal ni sedang berjalan di dalam syurga. Itu kehebatan dia. Kita redakan balik keadaan ni tuan-tuan. Walaupun orang tulis macam-macam kata khabar ni kata. Nilai di sisi Allah tuan-tuan bukan nilai suara. Bukan nilai rupa paras. Nilai di sisi Allah nilai keikhlasan, bukan nilai keturunan, bukan nilai pangkat darjat. Lalu azal lagi tuan-tuan. Lala sekali Allah Ta'ala uji dia tuan-tuan, jatuh dalam bilik air. Ni Bilal ni tuan-tuan. Ambil nama siapa ni? Nama Sayyidina Bilal bin Rabah dulu. Nama kita hari ni panggil Bilal juga. Walaupun nama dia Tuan Haji Wahid, tapi kita panggil Bilal Wahid. Nama dia tuan-tuan duduk, gelaran tu duduk mula-mula sekali tuan-tuan. Jatuh dalam bilik air tuan-tuan. Koma. Tak silap saya hampir sebulan juga koma tuan-tuan. Sehingga kita pergi buat lawatan kat rumah dia, pergi hospital tuan-tuan. Dia dengar suara kita tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan koma, dia pergi dengar suara kita bagi salam, kita pergi gosok. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala punya kuasa tuan-tuan. Tengok-tengok air mata keluar tuan-tuan. Air mata keluar. Kita tengok benda macam ni berlaku, kita tak pernah tengok tuan-tuan. Kita sendiri keluar tuan-tuan, air mata. Walaupun tak sedar diri, tetapi bila mana dia dengar suara kita, ni suara Ustaz Nazri ni, kita pergi gosok kepala tuan-tuan. Dia boleh rasa siapa kita rupanya tuan-tuan. Mengalir air mata. Dan isteri dia bagi tahu, dia dengar orang azan kat masjid tuan-tuan. Kan rumah dekat masjid. Dia dengar orang azan kat masjid sedangkan dia terlantar tuan-tuan. Sampai tak silap saya hampir sebulan. Setiap kali dengar lawangan azan mengalir air mata tuan-tuan. Ni kehebatan yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan macam tu, inilah yang dikaji oleh para ulama. Bila mana kita sudah sakit, tak mampu lagi berjalan ke masjid dalam keadaan tak sedar diri dah masa tu. Tetapi tuan-tuan, hati kita berfungsi ketika tu. Bila mana dengar lawangan azan, kita tak mampu nak melangkah ke masjid. Tinggalnya kita mengalirkan air mata. Semangat nak pergi ada masa tu? Ada masa tu. Maka nilai ini ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai kita berjemaah dan berjalan pergi masjid. Pahala penuh kita dapat. Ni hak kita nak dapat tuan-tuan. Dapat. Supaya kita dapat sedar pada hari ini tuan-tuan, nilai ini perlu kita rebut sebelum keadaan tersebut menimpa kita. Kita takut keadaan tersebut timpa kita tuan-tuan. Dengar azan kita kata tutup radio tu. Kita rasa rimah dengar azan. Bila mana orang kita dengar azan kat masjid, kita rasa tak selesa dengan azan tersebut. Ni kita takut tuan-tuan.
Kita nak tuan-tuan, bila mana dengar azan, bila dengar laungan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita antara orang yang paling gembira tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mengingatkan zaman kita mendekatkan diri pada Allah Taala dalam keadaan yang begitu sempurna pada hemah kita ingat balik perkara tersebut. Nak macam tu tuan. Pasal ada orang kan, bila mana kita baca doa, kita baca Quran, masa dia sakit, dia kata tak nak dengar benda ni. Ada tuan-tuan? Ada. Bila mana kita pergi, kita baca doa, kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala, dia rasa rimah dengan apa yang kita baca. Sedangkan ini ayat Allah. Pasal apa jadi macam tu? Yang menjadi serabut kepala dia masa tu tuan-tuan, dengan sebab dia tak biasa dengan kehidupan seumpama tersebut, tak biasa dengan Quran. Dia biasa dengan apa? Kemungkinan dia biasa dengan lagu dangdut sebelum ini. Kemungkinan dia biasa dengan lagu rock sebelum ini. Nak selesa dia, buka lagu selesa, relax dia tuan-tuan. Wasak tuan-tuan. Pasal apa jadi macam tu? Hati kita dicop oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Dah dimeterai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika terjadi wasak tuan-tuan. Sebab tu sebelum keadaan ini menimpa kita, rebuh peluang tuan-tuan. Rebuh peluang. Seterusnya, jauh dah pergi tu. Yang keempat, atau usia tua yang mentelurkan, menggagakkan percakapan. Jangan tunggu usia tua yang mentelurkan percakapan kita. Masa kita nak belajar, zaman muda lah tuan-tuan. Zaman muda nak baca Quran, nak betulkan makhraj tuan-tuan. Bila ni? Umur 6 tahun dah mula tu. Jangan umur 60 tahun baru nak mula tuan-tuan. Banyak hari ni umur 60 baru nak mula. Ustaz, Allah Ustaz, nak belajar ni. Boleh, tak ada masalah. Tak cuma kena sabarlah sikit. Ustaz kena sabar, yang nak belajar pun kena sabar banyak. Kena sabar banyak-banyak tuan-tuan. Pasal apa? Pasal sepatut belajar umur 6 tahun. Tiba-tiba kita baru nak mula umur 60. Tu yang jadi macam tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ramai dalam masyarakat kita orang berubah tuan-tuan. 2-3 menjak ni tuan-tuan. Ramai orang minat belajar tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kaum ibu minat belajar tajwid tuan-tuan, minat belajar fardu ain. Kita bila orang minat, kita pun minat. Tapi kalau orang tak minat, kita 10 kali tak minat. 10 kali tak minat tuan-tuan. Tapi kalau ada orang minat, kita letih sikit pun tak apa. Letih sikit tak apa sebab orang minat nak belajar. Dan apabila kita bagi tahu, kita ajar tuan-tuan, bila mana orang dapat, kita rasa puas. Hati kita puas tuan-tuan. Kita boleh dengar tuan-tuan, daripada dia merangkak, daripada kelas Iqra, sekarang dia boleh baca Quran tuan-tuan, tanpa kita tegur. Seronok tak? Seronok tuan-tuan. Saya dah hadapi perkara ni tuan-tuan. Bila mana saya dapat jawatan imam di Masjid Taman Qasas, kaum ibu minta saya mengajar Quran. Apa-apa ni? Majoriti 50 tahun ke atas lagi. Tak apa, belajar. Tahun pertama susahlah tuan-tuan. Baca satu muka tu tak habis tuan-tuan. Satu muka tu bagi 2 tuan-tuan. Tu pun tuan-tuan, dekat dengan 20 minit seorang tuan-tuan. Dia kata ustaz tak boleh, kata saya ni, kata sampai bila pun tak habis. Maknanya dia ni rasa tak kuat tuan-tuan. Tapi kata sabar. Berapa lama? 6 bulan. Lama tu ustaz, kena sabar 6 bulan. Yalah, 6 bulan kena sabar. Saya ingat masa saya belajar di pondok dulu, tuan guru bagi tahu, dia kata sabar 40 hari tu. Tak boleh balik. Dia cukur kepala rambut kita, dia bagi serban putih, dia bagi jubah putih, sabar 40 hari tak boleh balik. Lala sekali dah boleh balik, habis 40 hari tak nak pergi pula. Pasal ada macam-macam lalu penat macam ni. Lala sekali mak ayah pergi hantar. Jumpa apa ni Syekh pondok, dia kata sabar 6 bulan. Saya ambil perkara tu, sabar 6 bulan. Lepas 6 bulan macam mana? Tak nak balik orang-orang. Sayang pada guru-guru, sayang pada kitab, sayang pada ilmu. Jadi kita tak nak balik tuan-tuan. Walaupun cuti tuan-tuan, telefon pada mak ayah, tak nak balik ni. Nak pergi mana? Nak pergi pondok Pasir Tumbuh, nak pergi talaki kitab ni, nak pergi baca, nak pergi musyafarah Quran ni. Jadi macam tu dah tuan-tuan. Lepas pada 6 bulan, rupanya sama juga berlaku pada kaum ibu kat Masjid Taman Qasas saya buat. 20 orang ada. Kita buat 6 bulan. Rupanya lepas 6 bulan tadi tuan-tuan, dia kata dapatlah rupanya ustaz. Daripada kelas Iqra baca Abata tuan-tuan. Sepatutnya Abata ni umur berapa? 5 tahun, 6 tahun. Ni Abata ni tuan-tuan umur berapa ni? Umur 50, 60 baru nak belajar. Sabar 6 bulan sabar. Lepas tu
Boleh lepas satu helai lalas sekali tuan-tuan. Habis tahun boleh baca Quran, masuk Al-Quran tuan-tuan. Masuk tahun kedua mereka boleh baca sendiri tuan-tuan. Masuk tahun ketiga tuan-tuan kita dah mula masuk ilmu tajwid tuan-tuan. Alhamdulillah tahun sekarang ni dah masuk tahun yang kelima, tahun yang keenam tuan-tuan. Dan ada yang dah khatam tuan-tuan, dan ada yang boleh jadi guru Quran tuan-tuan kat rumah. Boleh buka kelas Quran pula kat rumah. Saya dengar dia boleh buat macam tu, seronok kita tuan-tuan. Seronok tuan-tuan, kita tak boleh nak cerita kat siapa-siapa. Pasal apa? Pasal banyak kelas-kelas Al-Quran ni tuan-tuan ditolak oleh tenaga-tenaga pengajar. Bila mana kaum ibu yang dah tua-tua berumur ni nak belajar, dia kata ni penat, buat penat ni kata ni. Buat naik darah tinggi tak apa, kita sabar. Rupa-rupanya tuan-tuan hasil kesabaran. Kita boleh sabar, dia orang boleh sabar. Rupa-rupanya 5 tahun tuan-tuan mereka ni boleh baca Quran dengan baik tuan-tuan. Boleh tahu hak ni mak asli, hak ni panjang, hak ni pendek, hak ni dengung, macam-macam dia boleh tahu. Hebat dia pula pada kita tuan-tuan. Hebat tuan-tuan ada. Sekarang ni masih lagi ada 10 orang tuan-tuan. 10 orang tu dah habis. Dia boleh jadi guru Quran. Tinggal lagi 10 orang pada hari ni tuan-tuan. Saya pergi pun sekarang ni pergi buat mukadimah sikit, baca doa, dia orang baca, saya duduk dengar je dia baca. Dalam satu muka surat, dalam satu helaian kadang-kadang kita tegur sekali 2 kali. Tu selepas berlalu masa berapa tahun tu? 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun berlalu masa baru boleh jadi macam tu. Sebelum ni dia baca sikit baru baca bis, kita pun tegur tu. Belum baca, belum lagi bismillahirrahmanirrahim baru bis tu tak kita tegur. Satu huruf tu kita tegur. Macam ni bila nak habis ni ustaz ni baru baca ba berbaris bawah apa kena tegur dah ni. Macam mana nak habis baca Quran? Saya belajar dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan, saya kena tegur 6 bulan. 6 bulan kena tegur dengan Syekh masa belajar di Mesir dulu. Tegur benda sama 6 bulan. Kata mangkuk air betul ni, apa jenis makanan sampai lidah jadi macam ni. Kita pun jadi rasa apa benda tuan-tuan kita ni tuan-tuan sampai tahap ni tuan-tuan. Syekh ada tegur betul-betul tiap hari tuan-tuan. Pergi besok nak tegur lagi, lusa tegur lagi, lalas sekali tuan-tuan. Saya kira pergi mari dan tolak campur darah 6 bulan. Lepas pada tu baru dia tak tegur tuan-tuan. Lepas tu susah pokoknya nak belajar. Nak memberi maksud tuan-tuan, nak dapat ilmu ni kena penuh dengan kesabaran. Kalau nak dapat pergi hari ni nak dapat terus, tak payah. Lebih baik tak payah. Daripada kita pergi sehari je nak dapat tu. Tak, bukan cara macam tu. Dia nak tulus zaman, lama masa sebagai salah satu syarat, dan kesabaran salah satu daripada syaratnya tuan-tuan. Okey, terus. Yang keempat, usia tua yang mentelokan, menggagakkan percakapan. Maknanya rebut masa muda ni sebelum datang tua. Yang kelima, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Masa kita hidup ni, sebelum tiba saat sakaratul maut, sebelum nyawa duduk di halkum ni, sebelum kita mati lah. Nak taubat ke, nak belajar ke, nak beramal, maka masa kita sihat, masa kita diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gebuklah peluang tersebut. Bila sekarang, besok belum tentu tuan-tuan. Takut-takut besok tuan-tuan. Hari ni kita kata lah besok lah malam ni kita tengok bajet dulu. Besok dah sekali orang paksa kita datang masjid tuan-tuan. Orang paksa kita datang surau. Duduk kat mana? Duduk atas. Belum ni kita berjalan sendiri. Pasal masa kita nak berjalan sendiri tu kita sibuk dengan benda lain. Kita main tangguh-tangguh. Lalas sekali kita dipaksa datang masjid, duduk atas tuan-tuan, orang pikul kita. Naik ben jenazah kadang-kadang. Jangan tunggu benda-benda seumpama tu berlaku pada kita. Jangan tunggu. Atau yang keenam, tiba Dajjal. Maka ia adalah sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan tuan-tuan. Ni lagi teruk tuan-tuan. Bila mana tunggu Dajjal tuan-tuan, dia akan merosakkan akidah kita tuan-tuan. Siapa yang akan rosak tuan-tuan? Orang yang sememangnya tuan-tuan tidak ada asas, tidak ada pendirian dalam kehidupan beragama ni tuan-tuan. Mereka akan rosak akidah tuan-tuan. Bila mana
didakwahkan oleh Dajjal laknatullahi alaih. Ni kita minta jauh, sebab tu kita berdoa tuan-tuan daripada fitnah, minta jauh daripada dihindari atau minta jauh daripada fitnah Dajjal, tuan-tuan. Kerana fitnah ni antara fitnah yang paling sukar dihadapi, tuan-tuan. Sebab tu sebelum perkara ni dihadapi oleh kita, persiapkanlah yang pertama sekali ilmu berkaitan dengan akidah. Ilmu akidah mula-mula sekali. Lepas tu ilmu syariat, ilmu hukum hakam. Lepas tu ilmu akhlak ataupun panggil juga ilmu tasawuf. Kena belajar sebagai penguat benting, tuan-tuan, daripada sumber-sumber fitnah yang akan merosakkan kehidupan kita di dunia ini. Seterusnya yang ketujuh dan yang akhir sekali, atau tibanya hari kiamat. Ini akhir sekali. Tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Hari kiamat, tuan-tuan, hari yang pasti akan dihadapi oleh kita, tuan-tuan. Hari kiamat. Hari yang mana dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hari untuk menilai kembali kehidupan kita di dunia dulu. Sama ada baik ataupun buruk kita dunia dulu, maka nilai baliknya di mana? Semak baliknya di akhirat. Bila mana kita berada di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Maka sebelum hari ini tiba, maka persiapkanlah diri kita, tuan-tuan. Persiapkanlah diri kita dengan amal kebajikan kita. Pertama sekali amalan fardu lah. Amalan fardu. Lepas dapat dah yang fardu, istiqamah yang fardu, maka berjinak-jinak dan istiqamahlah dengan amalan-amalan sunat. Jangan buat amalan sunat dalam keadaan fardu kita entah berapa. Amalan sunat ni berkualiti dengan sebab kita dapat istiqamah dan kita dapat jaga dengan baik amalan fardu. Baru dia berkualiti amalan sunat. Tapi kalau amalan sunat tu kita buat terbaik, tiba-tiba amalan fardu tak buat, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita istiqamah yang fardu dan berjinak-jinak serta istiqamah juga dengan amalan-amalan sunat kita. Hadis ini menggalakkan kita supaya bersegera membuat amal ibadah sebelum terlambat dan sebelum datangnya bermacam-macam kesibukan yang dapat menghalang kita dari melaksanakan amal ibadah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Itu kesibukan, halangan-halangan yang kita sebut tadi dah ada 7 semua sekali tu. Sebelum tipu 7 perkara ni, maka rebut peluang untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Pasal bila mana kita ke akhirat, kita tak akan buat U-turn balik ke dunia, tak ada, tuan-tuan. Bila dah mati, tak akan balik ke dunia lagi, kan? Maknanya perlu pada persiapan yang cukup banyak, tuan-tuan. Kita nak balik kampung pun banyak buat balik, tuan-tuan. Macam tak nak balik KL, tuan-tuan. Penuh bonek kereta, tuan-tuan. Nak balik berapa lama tu? Seminggu je. Lepas tu pasal apa banyak sangat? Tu baru nak balik kampung. Banyak persiapan kita, tuan-tuan. Siap nantilah buat balik. Walau bukan kata tak ada kat kampung tu. Semua buat balik, tuan-tuan. Tu baru nak balik kampung, seminggu je. Apa kata, tuan-tuan, kita nak balik ke akhirat dan tidak akan balik ke dunia ni, tuan-tuan. Bagaimana persiapan kita? Maka pasti, tuan-tuan, persiapan tersebut ialah mengatasi segala persiapan-persiapan yang kita buat di dunia pada hari ini, tuan-tuan. Kerana persiapan dunia ni sekadar nak hidup dunia. Persiapan akhirat, persiapan, tuan-tuan, untuk kita hidup kekal abadi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Perlu pada persiapan dalam bentuk amal ibadah sebagai mata wang akhirat. Di sebalik ibadah tadi kita dapat ganjaran pahala. Pahala ni ialah mata wang di negeri akhirat nanti. Kita di negeri dunia ni kita ada RM, tuan-tuan. Tu mata wang dunia, mata wang akhirat. Pahala, tuan-tuan, ganjaran pahala yang tak nampak dengan mata kasar pada hari ini, tetapi kita nampak dengan mata hati, dengan keyakinan kita. Tu yang menjadi hari ini kita kuat meneruskan amal ibadah, tak pernah rasa cukup, dengan sebab persiapan tersebut kita yakin, tuan-tuan, untuk memastikan kehidupan kita di akhirat nanti benar-benar mendapat nusrah dan pertolongan Allah Ta'ala sehingga kita berbahagia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi cukuplah, tuan-tuan, untuk malam ini. Berapa? 9. Jadi cukuplah sebab maghrib awal, Nanti awal.
Di sebelum saya tutup ni tuan-tuan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan muslimin muslimat yang menyertai ibadah korban, yang masuk penyertaan ibadah korban di Kemboja, yang kita telah selamat menjayakan program tersebut dengan penuh jayanya pada tahun ini. Saya doakan segala bentuk gerak kerja yang kita lakukan, sama ada korban ataupun akikah serta sumbangan-sumbangan yang dihulurkan itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Dan untuk akhirnya juga saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan walaupun tak terlibat sama. Doa tuan-tuan sudah menjadikan program kita ni berjaya pada tahun ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga daripada sumbangan doa daripada kita semua. Moga-moga kita semua mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat nanti, insya-Allah. Sekadar itu saja untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.